Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hanis Hanania Nur Laila binti Muhammad Hafizul dan nombor matrik saya BF22110141. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk pengenalan budaya integriti. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah berkenaan dengan apa itu integriti. Istilah integriti ini adalah mencerminkan sifat kepribadian seseorang. Contohnya, sifat jati diri, keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah dan juga benar serta berpegang teguh kepada prinsip. Di dalam budaya integriti ini terdapat dua pecahan. Yang pertama adalah integriti individu dan yang kedua adalah integriti organisasi. Integriti individu ini merujuk kepada kualiti unggul yang ada di dalam diri individu tersebut. Manakala integriti organisasi itu pula mencerminkan bagaimana sesuatu pelaksanaan di dalam kelompok dijalankan dengan baik yang mengikut kepada pematuhan etika kerja yang betul. Seterusnya adalah takrifan integriti daripada pelbagai sudut istilah. Yang tadi adalah istilah umum. Contohnya, Kamus Dwi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka DPP 1985 mentakrifkan integriti adalah sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Yang kedua adalah daripada Carter 1996 yang mentakrifkan integriti adalah seperti cuaca. Semua orang bercakap tentangnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah daripada Oxford English Dictionary yang mentakrifkan perkataan integriti ini berakar umbi daripada kata adjektif bahasa Latin integer, diguna pakai asalnya untuk menggambarkan keutuhan sesuatu struktur ataupun binaan. Jadi, daripada takrifan ini, kita boleh mempelajari cara untuk meningkatkan integriti itu dengan cara yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti kempen bersih, cekap dan amanah pada tahun 1982. Yang kedua adalah kempen kepimpinan melalui teladan pada 1983 dan juga budaya kerja cemerlang pada 1989. Sekian, terima kasih. Guru haruslah mendidik pelajar dengan prihatin dan amanah dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Dengan wujudnya contoh teladan yang baik daripada pihak guru, para pelajar akan lebih memahami sikap integriti dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Perkara ini dapat dilihat apabila pihak sekolah mengadakan peperiksaan. Dengan wujudnya sikap integriti, pelajar akan lebih jujur dalam menjawab peperiksaan. Seterusnya, institusi berperanan dalam memberi sumbangan dan melakukan pemantauan atas pembinaan modal insan dalam pembinaan insan yang berintegriti. Pihak bertanggung jawab seperti SPRM atau pihak kementerian perlu melakukan pemantauan atas guru yang menyalahgunakan kuasa untuk mewujudkan modal insan yang berintegriti dalam organisasi. Pihak bertanggung jawab haruslah mengadakan garis panduan dan bekerja sama dengan Institut Integriti Malaysia (IIM) untuk menganjurkan program integriti. SPRM bekerja sama dengan pihak kementerian dalam mewujudkan modul integriti dan anti rasuah di semua sekolah dan institut pengajian tinggi. Bahagian pendidikan masyarakat SPRM telah melaksanakan program Wira Anti Rasuah yang bermula pada tahun 2014 di sekolah rendah. Pendidikan pengajian tinggi haruslah mengambil inisiatif dan mewujudkan kelab persatuan badan operasi integriti yang terdiri daripada pelajar universiti awam atau swasta dan diurus oleh pelajar sendiri. Dengan wujudnya kelab atau persatuan integriti, pelajar dapat membentuk sahsia moral tinggi dan integriti. Isi yang seterusnya dalam mencari jalan
jalan untuk melahirkan masyarakat harmoni di negeri Sabah yang berlandaskan pelaksanaan integriti ialah menerapkan nilai-nilai integriti dalam diri bermula daripada usia kanak-kanak. Nilai-nilai integriti tersebut adalah seperti kepatuhan pada arahan atau prinsip yang berlandaskan kebenaran, kejujuran, amanah serta tanggungjawab dalam diri. Integriti ini seringkali kita kaitkan dengan perilaku atau sikap yang mencerminkan seseorang itu. Oleh itu, integriti ini boleh disifatkan atau terdapat pada orang-orang yang mempunyai jati diri. Seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak pada masa kini mungkin akan menjadi bakal pemimpin kita pada suatu masa nanti. Adalah seeloknya dengan itu kita menerapkan dalam diri kanak-kanak itu atau kita membesarkan kanak-kanak pada zaman kini dengan nilai-nilai integriti. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai integriti dalam diri kanak-kanak mereka kerana ibu bapa mempunyai peranan yang sangat penting iaitu mencorakkan kehidupan anak-anak mereka sama ada menjadi seindah warna pelangi atau semalap berada di dalam gua. Ibu bapa seharusnya mengajar anak-anak mereka untuk bersikap jujur, selami diri mereka dan terapkan ke dalam diri mereka tentang sikap jujur yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada diri, melainkan ianya akan mendatangkan kesan buruk mungkin pada diri dan juga mungkin kepada orang lain. Contohnya dapat kita lihat pada peristiwa yang berlaku pada tahun 2014 di mana berlakunya kebocoran kertas soalan pada ujian pentaksiran sekolah rendah UPSR. Melalui daripada peristiwa tersebut, kita mendapat pengajaran tentang di mana hanya usaha dan kesungguhan sahaja yang mampu membuahkan hasil yang membanggakan. Pada waktu tersebut, kanak-kanak dan orang ramai dikejutkan tentang realiti sebenar dunia yang penuh dengan tipu hela dan segala penipuan. Jika kita kaitkan perkara tersebut dengan rasuah, mungkin ianya sudah tidak asing lagi. Kerana setiap perbuatan rasuah itu berpunca daripada ketiadaan integriti dalam diri. Pentingnya untuk kita bekerjasama, terutamanya ibu bapa dalam menerapkan nilai-nilai integriti tersebut agar mampu membentuk bakal pemimpin yang menjamin kehidupan masyarakat harmoni samping membanteras perbuatan rasuah yang semakin berleluasa. Selamat sejahtera, nama saya Chong Lee. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kaedah pelaksanaan integriti dalam melahirkan masyarakat yang harmoni di Sabah. Kaedah saya ialah SPRM perlu memainkan peranan dalam mengadakan kempen integriti dan anti rasuah. Pihak SPRM akan memberikan penjelasan tentang rasuah, iaitu rasuah merupakan perbuatan menerima dan atau memberi harta kepada seseorang yang dilarang di sisi undang-undang. Seterusnya, tujuan wujudnya SPRM adalah untuk membanteras segala bentuk rasuah, memberi didikan kepada masyarakat melalui kempen integriti dan anti rasuah dan juga mencari langkah penyelesaian untuk menghapuskan kes rasuah. Namun, rasuah juga memberikan kesan kepada masyarakat iaitu ekonomi terjejas dan kegagalan membangun negara yang maju. Hal ini disebabkan kegagalan dalam membangunkan negara yang maju sebab ada seseorang yang mengambilkan duit untuk kelebihan diri dan mengabaikan kepentingan untuk kemajuan negara. Hal ini juga disebabkan masyarakat masih tidak mengenai kelemahan rasuah kepada negeri kita dan juga disebabkan undang-undang longgar. Kenapa undang-undang longgar? Disebabkan
pihak tidak mengambil berat tentang kes ini dan menyebabkan kes ini sentiasa meningkat sehingga seseorang berani untuk melakukan rasuah di negeri kita. Okey, ini merupakan tujuan SPRM perlu mengadakan kempen untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya kes rasuah dapat dihapuskan pada masa yang akan datang. Cerdaslah bahawa apabila rasuah dapat dihapuskan, negeri kita dapat menikmati kemewahan dan kesejahteraan kehidupan. Sekian, terima kasih. Pembentangan yang seterusnya adalah berkenaan dengan peranan media massa di Sabah menyebarkan maklumat tentang isu integriti. Apakah itu media massa? Media massa itu terbagi kepada dua jenis, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Media cetak ini adalah media yang bercetak atau bertulis seperti contoh surat khabar, majalah dan juga buku-buku ilmiah. Manakala media elektronik ini adalah alat saluran komunikasi yang menggunakan alat-alat elektron moden seperti radio, televisyen, komputer dan juga telefon pintar. Dalam peranan media massa ini, ia amat penting untuk masyarakat pada masa kini kerana media massa bertindak dengan sangat pantas untuk menyampaikan dan menyebarkan maklumat kepada pihak umum. Kaedah pelaksanaan integriti dalam melahirkan masyarakat yang harmoni di Sabah adalah dengan memantapkan lagi peranan pihak media massa di Sabah untuk menyebarkan maklumat berkaitan isu integriti. Oleh itu, di dalam pembentangan ini akan dinyatakan beberapa contoh tentang peranan media massa di Sabah untuk menyebarkan maklumat berkaitan isu integriti. Pertama, peranan pihak media massa di Sabah menyebarkan maklumat berkaitan isu integriti adalah dengan menjadi lebih aktif untuk melaksanakan program digital tentang integriti seperti pertandingan menghasilkan video pendek tentang kesan kepada individu jika mereka tidak mengamalkan nilai integriti di dalam kehidupan. Dan yang seterusnya adalah radio dan televisyen berperanan penting dalam menyampaikan berita yang sahih tentang isu berkaitan integriti. Itu saja untuk pembentangan bagi peranan pihak media massa. Saya teruskan dengan pembentangan rakan seterusnya. Tentang pelaksanaan integriti melalui media sosial. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, apa itu media sosial? Media sosial merupakan salah satu rangkaian komunikasi atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia untuk berhubung dan juga berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan pelbagai jenis maklumat. Sekiranya nilai integriti tiada dalam diri seseorang, pelbagai perkara yang tidak diingini berkemungkinan akan berlaku. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu. Ini akan menyebabkan masyarakat akan menerima maklumat yang salah dan hal ini boleh menimbulkan kekacauan yang akan memberi kerisauan kepada masyarakat. Seterusnya, penipuan atas talian juga akan semakin berleluasa kerana ketiadaan nilai tanggungjawab dalam diri akan menyebabkan masyarakat tidak mempedulikan sama ada benda yang dibuat itu baik atau buruk. Yang mereka tahu hanyalah keuntungan yang dapat dikaut daripada perkara tersebut. Dan gangguan seksual atas talian juga akan berlaku kerana nilai-nilai dalam diri yang rendah menyebabkan seseorang tidak menghiraukan kesan-kesan perbuatan mereka yang sekaligus boleh membawa trauma kepada mangsa dan juga sekaligus si pelaku boleh mendapat hukuman daripada perbuatan tidak bermoral tersebut. Oleh sebab itu, ramai pihak harus bertanggungjawab dalam memastikan kaedah pelaksanaan integriti melalui media sosial dapat dilaksanakan. Antaranya ialah penyebaran risalah berkenaan dengan integriti. Hal ini dapat memberikan kesedaran kepada pembaca dan sekaligus dapat melahirkan nilai integriti dalam diri.
Perkongsian dalam internet yang melibatkan nilai-nilai integriti perlu diperbanyakkan kerana integriti adalah perkara yang sangat penting dalam setiap individu. Oleh itu, semua pengguna media sosial memainkan peranan yang sama penting dalam memastikan masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai integriti dapat dilahirkan. Sekian terima kasih. Kaedah pelaksanaan integriti dalam melahirkan masyarakat yang harmoni di Sabah ialah dengan menguatkuasakan sistem dan prosedur negara. Berdasarkan laman utama Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM, mereka menubuhkan fungsi utama yang diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta 9 Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 bagi kesalahan yang berkaitan dengan integriti terutama perbuatan rasuah. Misalnya meminta atau menerima rasuah dalam Seksyen 16 dan 17, memberi suapan dalam Seksyen 17, mengemukakan tuntutan palsu dalam Seksyen 18 dan salah guna kuasa dalam Seksyen 23. Pihak berkuasa seperti SPRM telah membuat prosedur iaitu ke semua parti politik dan bakal calon pilihan raya umum ke-15 disarankan berhati-hati untuk memahami kesalahan berkaitan aktiviti kempen yang berunsurkan rasuah dan salah guna kuasa. Prosedur ini dilaksanakan kerana sebelum ini ada juga yang memberikan wang untuk masyarakat memilih parti tersebut agar mendapat kedudukan undian yang tinggi dan sekaligus memenangi PRU tersebut. Seterusnya, pihak SPRM juga melaksanakan prosedur perlindungan. Berdasarkan portal rasmi SPRM, ada menyeraikan Akta Perlindungan Diri iaitu mereka dilindungi di bawah Seksyen 65 Akta SPRM 2009 dan pemberi maklumat yang menjadi saksi bagi sesuatu kes rasuah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Pihak SPRM juga ada melancarkan 5 bilik gerakan menjelang pilihan raya umum ke-15. Bilik gerakan yang dibuka itu adalah bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat dan aduan berkaitan perbuatan rasuah yang dilakukan oleh masyarakat serta salah guna kuasa sepanjang PRU 15 dijalankan. Malah, pihak SPRM juga mengenakan denda kepada individu ataupun organisasi yang melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan amanah, salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Misalnya, hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika individu A menerima rasuah sebanyak 5,000, maka hukuman yang diterima adalah dipenjara dan denda sebanyak 25,000 iaitu 5,000 darab dengan 5 iaitu sebanyak 25,000. Selain itu, sistem dan prosedur yang diambil oleh pihak SPRM juga mengambil bahagian dalam bidang pendidikan. Menurut portal rasmi SPRM pada 19 April 2021, Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah bersetuju mewujudkan model kursus integriti dan anti rasuah agar ditawarkan sebagai subjek elektif dalam peringkat sijil diploma serta sarjana muda di institusi-institusi pengajian tinggi awam maupun swasta. Malah, di peringkat sekolah juga SPRM ada menganjurkan program wira anti rasuah sejak 2014 dan sehingga kini. Hal ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia agar lebih mengetahui aktiviti rasuah ini. Malah lebih berhati-hati dan membolehkan mereka membina masyarakat yang harmoni antara satu. Kesimpulannya, terdapat 5 kaedah pelaksanaan integriti dalam melahirkan masyarakat yang harmoni di Sabah. Yang pertama ialah pendidikan integriti memainkan peranan yang penting dalam mendidik pelajar di Sabah. Pendidikan integriti ini merupakan suatu yang utama untuk kita merangka intervensi. Guru juga sebagai pembimbing memberi motivasi yang mampu membawa generasi muda untuk tidak terjebak dengan gejala penyelewangan yang membawa kepada ke arah keharmonian di Sabah. Kaedah yang kedua ialah SPRM perlu memainkan peranan dalam mengadakan kempen integriti dan anti rasuah. SPRM perlu menyampaikan maklumat anti rasuah secara berleluasa kepada setiap lapisan masyarakat di Sabah yang akan menimbulkan kesadaran dan keyakinan masyarakat
terhadap usaha pencegahan rasuah ini di Malaysia, terutamanya di Sabah. Kaedah yang ketiga ialah peranan media massa di Sabah menyebarkan maklumat berkaitan isu integriti. Melalui akhbar-akhbar, rancangan TV akan membantu mengedukasikan seluruh masyarakat terhadap penolakan rasuah agar tidak berleluasa di Sabah. Kaedah yang keempat adalah penerapan nilai-nilai integriti yang berlandaskan kebenaran bermula daripada usia kanak-kanak. Ibu bapa perlu memberi contoh yang baik kepada anak-anak mereka dari usia kanak-kanak karena melentur bulu biarlah dari rebungnya, agar anak-anak dapat membuat keputusan sama ada yang benar dan yang salah. Kaedah pelaksanaan yang terakhir ialah peranan media sosial dalam menanam sifat integriti dalam diri setiap masyarakat. Media sosial dapat menyadarkan secara berleluasa kepada semua masyarakat, terutama sekali kepada golongan muda di Sabah, betapa pentingnya integriti untuk keharmonian di Sabah. Itulah kelima-lima kaedah pelaksanaan integriti dalam melahirkan masyarakat yang harmoni di Sabah. Sekian, terima kasih.